Okey, kita nak sambung exercise yang kedua tentang kita nak draw axis of reflection ya. Okey, tadi kita dah buat exercise yang pertama. Okey, kita tengok exercise yang kedua. Okey, kita ada ini objek dan ini image. Okey, sekarang kita nak draw axis of reflection ya. Kita gunakan, kita ambil satu titik pada objek. Okey, katalah kita ambil titik di sini. Okey, kemudian kita ambil titik pada image, titik yang sepadan ya, correspond point. Kita ambil titik di sini. Jadi kita sambungkan titik tu, sambungkan titik dan bahagi dua. Okey, kita sambung titik, bahagi dua. Kita ambil titik lain. Okey, katalah kita ambil titik ini, correspond point dia kat sini. Kita sambung dan kita bahagi dua juga. Dan kita sambungkan kedua-dua titik yang kita dapat tadi, titik tengah tadi. So, kita dapat garis dia di sini ya. Okey. So, ini adalah axis of reflection dia. Axis of reflection. Okey, bagi rajah ini ya. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, tengok contoh yang seterusnya. Kita ada kita ada objek D. Kita ada image D prime. Okey, kita nak draw the axis of reflection. Okey, kita ambil satu titik pada objek. Okey, titik ini pada objek. So, titik sepadannya pada image adalah titik ini. Kita sambungkan dan bahagi dua titik ini. So, kita dapat titik kat sini. Ambil titik yang lain. Cukup kita ambil dua titik ya. Titik ni, titik sepadannya di sini. Sambungkan dan bahagi dua. Okey, kita ambil satu kotak setengah. Okey, 3 kotak bahagi dua, kita dapat 1,5 kotak ya. Okey, kemudian kita sambungkan kedua-dua titik yang kita dapat tadi dan kita boleh draw ya dia punya axis of reflection dia. Okey, tak boleh buka. Okey, kita ambil, kita draw axis of reflection dia kat sini. So, kita dapat, kita sambungkan kedua-dua titik tadi. So, kita dapat dia punya axis of reflection. Okey. Ni axis of reflection. Okey. So, exercise yang ketiga. Okey, kita cuba buat exercise yang seterusnya. Okey, yang kali ni dia tak minta kita draw. Okey. Dia minta kita nyatakan state the axis of reflection. Okey. Kalau misalnya kata soalan tu dia belum draw axis of reflection, kita kena draw dulu axis of reflection. Okey. Cara yang sama, kita ambil titik pada objek, titik sepadan pada image, sambungkan dan bahagi dua, kita dapat di sini. Sama juga, ini kita ambil dengan ni, sambungkan, bahagi dua dan kita dapat axis of reflection dia di sini. Ni axis of reflection dia. Okey. Dan bila kita dah siap draw, kita nak state the axis of reflection dan kita tengok soalan kita dia tulis pada Cartesian plane ya. Jadi bila tulis pada Cartesian plane, kita nak nyatakan apakah nama garisan ini. Okey, macam mana kita nak namakan garisan ni? Okey, sekarang kita dah belajar dalam straight line form 4 Dah belajar straight line form 4, kita ada x axis, y axis. Okey, kalau kita ada satu garisan yang hanya memotong pada paksi x sahaja. Okey, contoh dekat sini, garis kita hanya memotong paksi x pada nilai a contohnya. Jadi, nama persamaan bagi garis kita ni adalah x sama dengan a. Dan kalau kita ada satu garis yang memotong, yang selari, okay, dengan parallel with the x-axis,
dan dia hanya memotong paksi Y sahaja, maka garis ni kita namakan sebagai Y. Okey, katalah dia potong dekat B. So, persamaan bagi garis ini ialah Y sama dengan B. Okey, jadi apakah nama garisan kita ni? So, garis kita tadi axis of reflection parallel dengan paksi Y dan ia hanya memotong paksi X pada nilai 2. Jadi, garis ini adalah garis X sama dengan 2. Okey, kita dapat sini X sama dengan 2. Okey, so kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Okey, kita ada dekat sini satu objek dan satu image. Sekarang kita nak draw dia punya axis of reflection dan kita nak namakan garis tersebut. State the axis of reflection. Okey, kita guna kaedah yang tadi. Okey, cikgu ambil titik ini dengan titik ini. Okey, kita ambil yang paling mudahlah. Kita ambil titik ini dengan titik ini. Okey, kita sambungkan bahagi 2. So, kita dapat di sini. Kemudian kita ambil titik ini dengan titik ini. Sambungkan dan bahagi 2. Okey, kita guna 4 kotak bermakna 2, 2. So, garis di dekat sini. Dan kita sambungkan garisan ini. So, kita dapat garisan kita, axis of reflection dia adalah di sini. Okey, so ini adalah axis of reflection. So, macam mana nak namakan garis ni? Garis ni dia tidak paralel dengan x-axis dan tidak paralel dengan y-axis. Bermakna dia ada gradient. Okay, kita dah belajar dalam topik straight line. Kita ada y. Kalau kita nak namakan equation of a straight line, y equals to mx plus c. Okay, kita recall balik apa yang kita dah belajar dulu. M ialah apa? Gradient. M ialah gradient. Dan C ialah y-intercept. C ialah y-intercept. So, kita tengok di sini y-intercept kita ialah kosong. Dia lalu pada titik kosong. Bermakna sini kosong. So, tak adalah. C ni tak ada. Okay, so, sekarang ni y equals to mx. Kita kena cari gradient dulu. Okay, so, macam mana nak cari gradient? Kita ambil 2 titik. Okay, sini titik 0, 0. 0, 0. Dan sini titik 2, 2. Okay, 2. 2. Okey, so sekarang ni kita nak cari gradient. Gradient sama dengan y2 tolak y1 per x2 tolak x1. So, 2 tolak 0, 2 per dengan 2 tolak 0. Okey, so kita dapat m sama dengan 2 per 2. So, kita dapat m sama dengan 1. So, garis kita ni adalah y sama dengan mx. So, m kita 1. So, y sama dengan x. Okey, so kita dapat equation kita adalah y sama dengan x. Okey, so itu adalah garis equation bagi axis of reflection yang kita dah lukis. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, sekarang sama juga. Yang ini kita punya objek dan image kita bertindih pada satu tempat, satu kawasan. Ada titik yang bersilang. Okey, so sekarang ni kita tengok, kita ambil satu titik pada objek, titik ini, image dia dekat sini. So, sambungkan bahagi 2. So, kita dapat di sini. Sekarang titik pada objek di sini, titik pada image kat sini. Sambungkan bahagi 2. Dan kita dapat di sini adalah dia punya axis of reflection. Okey, so macam tadilah. Axis of reflection ni dia potong, dia parallel dengan y-axis dan dia potong pada nilai 3. So, bila potong pada nilai 3 bermakna garis ini adalah garis X sama dengan 3. Okey.